Salam sejahtera dan selamat petang. Nama saya Jusia Junia Jitain, nomor matriks YL20181022 dan tajuk yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah tanaman nanas, yaitu dua tajuk yang dipilih, yaitu morfologi dan aruhan nanas. Nanas tergolong dalam tanaman saka karena usianya melebihi 1 tahun. Ianya jenis tanaman monocotyledon. Nama saintifik bagi nanas adalah Ananas commosus dalam keluarga Bromeliaceae. Nanas diperkenalkan oleh orang Portugis pada abad ke-21 dan ditanam di Malaysia pada tahun 1921. Nanas adalah tanaman tropika dan di Malaysia nanas Josephine, nanas N36 dan MD2 adalah yang terkenal ataupun yang biasa ditanam di negara kita. Jadi yang pertama sekali yang kita akan bincangkan adalah mengenai dengan akar. Akar nanas adalah daripada akar samping. Kalau kita lihat di sini dia akan tumbuh di antara upih daun inilah. Kalau kita buka di sini akar akan tumbuh di antara upih daun ini. Dia akan melingkar dan seperti kita lihat di sini dia melingkar dan dia akan masuk ke dalam tanah lah. Yang ini dia melingkar dan dia akan masuk ke dalam tanah. Sistem pengakaran pokok nanas berasal daripada akar yang agak cetek dan kedalamannya biasanya 90 cm lah. Kalau kita lihat di sini lebih kurang 90 cm. Morfologi batang. Pokok mempunyai batang yang pendek dan tertutup dengan daun dan akar. Panjang batang adalah 20 hingga 30 cm. Bahagian bawah tanah berukuran 2 hingga 3 cm. Batang mempunyai ruas yang pendek. Panjang ruas adalah 1 hingga 10 mm dan terletak selepas daun gugur. Jika dipotong, terdapat 2 zon vaskular yang berfungsi mengangkut air dan nutrien dalam pokok. Morfologi bunga. Pokok mempunyai morfologi berupa rangkaian bunga majmuk pada hujung batang tanaman. Bunga akan terbuka setiap hari, jumlahnya kira-kira 5 hingga 10 kuntum. Pertumbuhan bunga dimulai dengan bahagian bawah menuju ke bahagian atas dan memakan waktu antara 10 hingga 20 hari untuk berkembang, dan bunga adalah berwarna ungu. Morfologi daun. Daun tidak mempunyai tulang dan panjang daun adalah 90 cm bergantung kepada variety. Daun tumbuh berpilin dari kiri ke kanan. Jika dibuka satu persatu daunnya, kita akan membuang sebanyak 5 helai daun sebelum berjumpa dengan daun yang terletak di atas daun yang mula-mula kita buang tadi. Dan keadaan ini dikenali sebagai filotaksi daun. Terdapat kira-kira 80 stomata dalam setiap 1 mm persegi di bawah permukaan daun. Warna daun tanaman ini adalah hijau tua ataupun merah tua, bergantung kepada variety. Nanas mempunyai tisu penyimpanan air yang khusus, yaitu satu lapisan sel yang jernih yang terletak di ujung daun yang berfungsi membekalkan air kepada keseluruhan daun jika pokok kekurangan air. Morfologi jambul. Jambul terdapat di atas buah merupakan pemanjangan meristem apex, terdiri daripada batang pendek yang mempunyai meristem dan daun. Jika ditanam, ianya mampu membentuk satu pokok yang sempurna. Morfologi sulur. Meristem apex bersifat dominan dan mampu menghalang tunas ketiak daun membesar. Selepas pembungaan, meristem apex tidak dominan lagi dan tunas ketiak menjadi sulur.
Sulur terhasil dari tunas ketiak daun dikenali sebagai sulur udara atau sulur angina. Sulur yang terbit dari bagian pangkal pokok yang tertanam dikenali sebagai sulur bumi. Berikut adalah morfologi tanaman nanas. Kalau kita lihat gambar raja yang ditunjukkan, ini adalah keseluruhan pokok tanaman nanas yang mana terdapat beberapa bagian, yaitu bagian akar, bagian sulur tanah, bagian sulur udara, sulur tangkai, batang, daun-daun, buah, dan bagian jambul. Ini adalah satu gambar morfologi lengkap tanaman nanas. Tajuk kedua adalah aruhan pada pokok nanas. Apa itu aruhan? Aruhan adalah satu teknik merangsang pembungaan secara serentak dan terancang untuk menghasilkan buah serentak dengan menggunakan bahan kimia, yaitu hormon. Bilakah waktu yang sesuai untuk membuat aruhan? Aruhan boleh dibuat apabila pokok nanas telah mencapai umur 8 hingga 10 bulan selepas ditanam. Yang penting, pokok adalah sehat dan mempunyai 35 hingga 40 helai daun segar. Bila hormon pokok yang daunnya kurang daripada 35 helai, pokok akan tetap berbunga dan berbuah, tetapi buahnya adalah kecil dan tidak menepati kehendak pasaran. Aruhan biasanya dilakukan sebulan selepas pembajaan terakhir. Waktu yang sesuai untuk membuat pengaruhan adalah pada awal pagi, lewat petang, dan bahagian malam. Semasa membuat aruhan, pastikan cuaca dalam keadaan baik. Apakah bahan kimia yang digunakan untuk membuat aruhan? Ada 4 jenis bahan yang biasa digunakan di negara kita, yaitu pil ana, yang mana masukkan 1 biji pil ana tepat ke dalam pucuk pokok. Yang kedua adalah kalsium karbida ataupun astelina, yang mana 200 gram kalsium karbida dilarutkan dengan 18 liter air, kemudian disembur pada pucuk pokok dengan kadar 50 ml sepokok. Yang ketiga adalah Plenofix, yaitu sukatan 4,5 ml dicampur dengan 18 liter air dan disimpan ataupun disembur di bagian pokok dengan kadar 50 ml sepokok. Dan yang keempat adalah Etrel, yang mana menggunakan 30 ml Etrel dicampur dengan 180 gram urea dan 18 liter air, dan kadar yang digunakan adalah 40 hingga 50 ml di dalam satu pucuk pokok itulah. Ini adalah gambar raja aruhan dengan menggunakan pil ana. Jadi pokok yang telah dipilih yang sehat dan mempunyai daun 35 hingga 40 helai daun dan adalah sedia untuk dibuat aruhan. Dan 1 biji pil ana diletakkan di dalam pucuk pokok tersebut. Pokok yang hendak dibuat aruhan hendaklah telah mencapai umur yang matang dan matang dan besar, dan kita akan memulai dengan memasukkan pil ana ke dalam pucuknya lah. Sebiji pil ana dimasukkan ke dalam pucuk nanas. Peratusan dan tanda-tanda keberkesanan hormon. Biasanya
Kesan hormon boleh dilihat selepas 14 hari, di mana daun pucuk-pucuk muda kelihatan sedikit pudar. Selepas 30 hingga 45 hari, di tengah-tengah pucuk daun mulai berwarna kemerahan dan kuduk bunga mulai terbit. Selepas 50 hingga 60 hari, putik nanas mulai kelihatan. Dan ini adalah gambar raja selepas aruhan. Selepas 14 hari pucuk kelihatan hijau. 30 hingga 40 hari pucuk kelihatan kemerahan. Dan selepas 42 hari bunga-bunga jantan dan betina akan kelihatanlah. Dan selepas 50 hingga 60 hari dan sudah terbentuk buah seperti dalam gambar raja. Dan ini adalah buah yang matang yang berusia 150 hari selepas aruhan. Itu saja daripada saya. Sekian dan terima kasih.